Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Bersama saya Ustaz Izwan Ahmad, Guru Al-Quran anda hari ini. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu untuk sama-sama kita teruskan bacaan daripada ayat suci Al-Quran, dan insya-Allah untuk hari ini kita akan membaca daripada surah An-Naml ayat 14 hingga ke 22. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang nak buka Al-Quran ya, boleh buka ke halaman 378 insya-Allah. Dan yang mana yang tak ada Al-Quran, kue bat nahi. Bahasa Urdu kata jangan bimbang. Sekejap lagi kami bawakan ayat-ayatnya kepada anda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dah bersediakah kita nak belajar sama-sama ni? Kalau dah bersedia, jangan lupa sebelum itu, tekan button share dahulu, kita kongsikan ilmu bersama-sama insya-Allah. Berdalakan taulan kita, pada ahli keluarga kita, agar kita juga dapat bantu mereka meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran ya. Jadi jom tekan button share dan jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Okey. Bagi memberkati majlis, saya nak mengajak semua yang ada. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dah bersedia ke? Dah bersedia. Duduk di mana ni? Kalau boleh saya tahu yang ramai-ramai bersama dengan saya ini daripada mana? Terima kasih kepada semua yang senantiasa mendoakan kesejahteraan. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Ya. Live spontan tadi, siapa yang ikut live spontan saya sebelum ini tadi, saya buat perkongsian tentang satu buku kaedah menghafaz Al-Quran, satu halaman 10 minit ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti insya-Allah kita akan buat sambungan daripada bacaan buku tersebut. Tapi sekarang ini fokus kita adalah pada pengajian ilmu tajwid. Jadi sebelum itu, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilindung daripada gangguan syaitan yang direjam. Bersama-sama insya-Allah kita mulakan bacaan isti'azah, tapi pastikan jelas bacaannya, jangan sampai tersilap. Bezakan sebutan hamzah dan ain. A'udzu billah, di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zal di hujung lidah, lafz jalalah dibaca nipis, dua harakat. Minasyaitan, nun baris atas naik di atas shin yang bersabdu. Kemudian ta, dua harakat. Nir rajim, nun baris kasrah terus di atas ra. Bukan nil rajim tapi nir rajim. Begitu ya, dengarkan sekali lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh? Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita masuk pada ayat ke-14. Ayat ke-14 hari ini. Ayat ke-14, maafkan. Mungkin Farhan boleh tolong, Farhan? Sekejap maaf tuan-tuan, kita nak buka ayat ke-14 sekejap. Mouse ada tukar. Baik. Ini ayat yang akan kita bacakan hari ini. Wajahadu, ha di pertengahan kerongkong. Jangan baca wajahadu, tapi wajahadu biha. Ini beza. Ha. Dengarkan perbezaan. Ini ha pedas. Ha. Ini ha simpul di pangkal kerongkong. Ha. Mesti diulang-ulang, dipraktis ya. Siapa yang masih lagi keliru. Wajahadu biha wastaiqanat. Nat ada bunyi hamas, bunyi angin. Wastaiqanat ikhfa hakiki. Samarkan dua harakat di sini. Daripada an asalnya. Tapi bila datang fa jadi dua harakat. Fusuhum. Ha bari dhammah bertemu mim. Hum. Bukan fusuhum. Jangan baca anfusuhum tapi anfusuhum. Ha bari dhammah bunyi hu. Bukan ho. Jangan baca hum tapi baca hum. Dan jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja izhar syafawi di sini. Terus masuk. Dhulmau. Di sini masuk berserta dengung. Asalnya dhulman. Jadi dhulmau. Dua harakat dengung. Barulah wa'uluwa. Dan waw itu bersabdu. Tekankan. Wa'uluwan. Asalnya uluwan. Tapi bila waqaf. Jadi wa'uluwa. Boleh insyaAllah. Satu-satu saya bagi tahu ni. Kalau tak boleh lagi. Tak tahulah ya. Yang penting didengar betul-betul dan diikut ya. Kemudian ada jim kecil di sini. Boleh berhenti. Siapa yang nafas panjang nak terus silakan. Kalau yang tak boleh, waqaf di sini. Kalau nak teruskan, pastikan di sini dibacakan dengan wajah ikhfa hakiki. Kerana tanwin bertemu fa. Ya. Dan kalau kita pilih untuk waqaf, ibtidak pada ikhfa. Dua harakat. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan kemudian berhenti. Boleh insyaAllah. Jom tarik nafas kita baca sama-sama. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Boleh? Okey, lagi kita baca. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kemudian baru berhenti. Tapi berhenti pada ayat. Jangan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita baru ayat yang pertama. InsyaAllah hari ini kita baca sampai ayat 22. Masih bersemangat semuanya. Kalau anda merasakan perkongsian saya ini bermanfaat, bantu saya. Buat apa? Tekan button share. Jom kita share dahulu insyaAllah. Semoga ilmu ini terus tersebar insyaAllah. Kita teruskan ayat yang kedua hari ini. Ayat yang ke-15. Walaqad. Ada lantunan di sini. Walaqad ataina Dawud. Da dua harakat. Wu juga dua harakat.
Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Baik. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, pastikan ya. Dawu. Tapi keseluruhan perkataan inilah Daud. Nama Nabi Daud. Tapi bila kita baca di sini, kita baca dengan wasal. Jangan baca Daud. Tak betul. Kerana apa? Dal ada baris yang tersendiri. Dia baca Dawu. 2 harakat. Dawud wa Sulaiman. Sama juga di sini. Sulaiman. Tapi jangan baca Sulaiman ilma. Tak betul. Dia kena baca Sulaiman. Ma saja. Nun itu ada baris sendiri. Boleh insya-Allah. Kemudian bila waqaf di sini jadi ma'iwat. Daripada man jadi ilma. Gitu ya. Kemudian Fahan tengok ayatnya. Nanti mouse ni mesti tukar. Wa qala lam bari fathah terus naik di atas lam di sini ya, alif lam qamariyah. Wa qala alhamdulillah. Lafz jalalah di sini dibacakan dengan nipis. Jangan baca wa qala alhamdulillah. Itu salah. Itu bacaan yang tebal. Di sini kena baca nipis. Wa qala alhamdulillah. Lillah dengan 2 harakat. Hillazi 2 harakat. Faddalana ala di pertengahan kerongkong. La 2 harakat. Kathirim di sini masuk berserta dengung. Kathirim min ibadihil mu'minin. Boleh insya-Allah ya. Baik, maafkan. Bagi kepada ayat tadi Tuhan. Nanti mouse ini mesti tukar ya. Kita baca dahulu ayat ini tuan-tuan dan puan-puan. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Baru berhenti. Boleh sekali lagi kita baca. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke boleh ikut? Tuan-tuan dan puan-puan beri komen di bawah insya-Allah. So far setakat ini macam mana penerimaan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Mudah faham ataupun sebaliknya? Saya amat mengalu-alukan dan amat-amat menghargai maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi jangan lupa untuk menekan button share dan jangan lupa belanjalah thumbs up. Bukan suruh belanja makan, belanja thumbs up saja insya-Allah. Tapi kalau nak belanja makan pun tahu, tapi sekarang dah boleh makan kat kedai dah. Tapi dengan syarat dah lepas vaksin yang kedua 14 hari. Baik tuan-tuan dan puan-puan. So far macam mana? Ada tak di kalangan kita yang belum lagi ambil vaksin yang kedua? Kena ambil lah tuan-tuan dan puan-puan. Yang belum daftar, kena daftar lah ambil vaksin. Ini sebagai satu langkah berjaga-jaga. Kita buat persediaan. Buat persediaan. Saddud dhara'i' dia panggil. Dalam istilah usul fiqh, kita mencegah. Kita mencegah daripada berlaku. Walaupun tidak ada jaminan yang ambil vaksin tu pasti selamat daripada COVID, tapi sekurang-kurangnya kita buat persediaan. Dia macam samalah
kenapa kita dianjurkan untuk tutup enjin kereta ataupun jangan guna telefon sewaktu kita pergi ke pam petrol minyak kan. Tidak semestinya kalau kita guna phone akan terbakar, tapi ada kemungkinannya. Dia punya frekuensi dia tu boleh membuatkan bahan bakar itu terbakar. Jadi sebab itu dia panggil prevention is better than cure. Ya, kita buat persediaan lah ya di sini untuk ambil vaksin tu. Ya, jadi yang belum lagi daftar saya nasihatkan daftar untuk mengambil vaksin. Ini bukan iklan daripada KKM tapi sebagai sekadar selingan sambil-sambil kita belajar ini kita just memberi peringatan pada satu sama lain. Kita nak masuk ayat yang ke-16 sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan. Wa waritha sa di hujung lidah. Wa waritha Sulaiman Daud. Maafkan. Wa waritha Sulaiman Daud. Kalau tuan-tuan dan puan perasan di sini ada sad lam ya, afdal diwasalkan. Tapi saya just waqaf di sini untuk beri kemudahan bagi mereka yang mungkin tak sampai nafas, boleh berhenti juga di sini. Tapi kalau nak berhenti di sini, pastikan berhenti dengan sekurang-kurang 2 harakat dan diberikan lantunan. Kerana dal merupakan huruf lantunan. Jangan waqaf dengan Daud. Tak betul. Mestilah Daud. Gitu ya. Boleh? Kemudian wa qala ya ayyuhan sabdu di sini. 2 harakat dengung. Jangan lupa. Ya ayyuhan nasu ulimna man. Di sini samarkan irfa dengan tebal 2 harakat. Mantiqat tayri wa utina wa 2 harakat. Ti 2 harakat. Na 2 harakat. Ini disiplin. Jangan sampai langgar ya. Kemudian min samarkan di sini ikhfa hakiki daripada min asalnya nun baris mim baris kasrah bertemu nun bunyi min, tapi bila datang kaf jadi ikhfa di sini jadi samar 2 harakat min kulli syai'. Kalau waqaf hamzah itu diberikan tanda mati mendatang dan ibtidak pada in 2 harakat dengung wajibul gunnah. Inna hadza lahuwal wa barifatah naik di atas lam. Di sini alif lam qamariyah. Lam dibunyikan. Alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati begini. Begitu juga di sini ya. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Boleh insya-Allah kita baca sama-sama. Tarik nafas. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Baru berhenti. Okey. So far macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya? Ini daripada mana? Ada tak daripada utara, selatan, timur dan barat? Sahabat-sahabat kita daripada Singapura dan Indonesia. Kalau ada, munculkan diri anda. Mungkin boleh kongsi sikit di mana anda berada sekarang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok siapa yang dengan kita ini. Nursiah Daim, ini sahabat kita yang selalu bersama dengan kita. Dengar kabarnya kurang sihat sekarang, kita doakan sihat sejahtera sentiasa. Begitu juga Syah Banun juga selalu bersama dengan kita. Rahman binti Taib juga ada, alhamdulillah. Kita ada Muhammad Zakaria bersama kita, Zuhaini Abdul Rahman, Umi Lili Jamilah, Faris Al-Haj, Maryam Musa, Nenda. Ini antara teman-teman sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang selalu memberikan sokongan dan dokongan kepada kita. Alhamdulillah. Kita teruskan pada ayat yang seterusnya.
Wa husyira li Sulaiman. Ini semua satu harakat ini. Daripada wa husyira li su. Ini semua satu harakat. Wa husyira li Sulaiman. Dua harakat. Li Sulaiman junuduhu. Nak keju jangan lambat. Ramai orang silap. Dia baca li Sulaimana junu. Jadi dia bila dia terlambat masuk ke ju tu dia kedengaran na tu dua harakat. Itu jadi silap lah ya. Li Sulaimana junuduhu. Dua harakat. Minal jin. Di sini dua harakat dengung. Minal jinni wal in. Di sini samarkan ikhfa hakiki. Nun mati bila hukum ikhfa hakiki, nun matinya kosong, tidak bertanda. Wal insi wa tayri fahum idhar syafawi. Sempurna saja mim mati, terus masuk. Yuza'un. Kita dengarkan bersama-sama. Tarik nafas. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Kemudian masuk pada ayat yang ke-18. Okey, tarik nafas, lepaskan ya, jangan tension-tension, jangan pening-pening. Alhamdulillah. Dia kata jumpa lagi sahabat. Jumpa lagi. Semua kita adalah sahabat. Sahabat satu inspirasi. Inspirasi kita adalah Al-Quran ini. Memberikan inspirasi kepada kita. Kerana Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersahabat kerana Allah. Bersahabat di dunia kerana Allah. Dan semoga Allah mempersatukan kita di dalam syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-18. Hatta, pedas ya. Hatta idza atau ala wadin. Di sini dengungkan dua harakat. Ala wadin namli qalat. Ada bunyi hamasnya. Qalat namlatui. Ni masuk berserta dengung. Asalnya namlatun. Tapi datang ya. Hukum idgham bi gunnah. Tuan-tuan dan puan-puan perasan di sini tanduinnya dia tulis macam 99. Namlatui ya ayyuhan. Dia di sini masuk terus wajib gunnah dua harakat. Ya ayyuhan namlu dkhulu. Lud di sini lam pada dhammah terus naik di atas dal yang bertanda mati. Di sini diberikan lantunan ya khakhalah. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinikum. Masakinikum. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Maafkan, masakinakum. Masakinakum idhar syafawi. La yahtimannakum. La yahpedas. Ti. Bukan ti Jangan baca ti jadi huruf ta. Di sini huruf ta. Yahti. Timan. Dua harakat di sini. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Dua harakat. Disiplinkan. Pastikan. Tuan-tuan dan puan-puan, berselawatlah banyak kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga diterangkan mata kita supaya tidak tersilap melihat huruf dan baris. Wa junuduhu. Dua harakat. Wahum la yash'urun. Jadi ini kisah yang menarik tuan-tuan dan puan-puan. Dalam banyak-banyak para rasul, Nabi Sulaiman ni diberikan Allah kelebihan. Selain daripada dapat memerintah manusia dan jin, dia juga dapat berbicara dengan binatang. Antaranya ada satu ketika dia dengan para tenteranya lalu ke satu kawasan.
Kawasan itu kawasan yang didiami oleh Farhan, ayat tadi. Ayat ini. Hatta iza atau ala wadin namli. Jadi, bila dia sampai ke dalam satu kawasan, koloni lah, koloni semut ini. Jadi, ayat ni Farhan. Ayat atas, satu lagi. Patah balik. Hatta atau. Nanti, maafkan tuan-tuan dan puan ada sikit gangguan. Saya dah beritahu Farhan tukar mouse. Dia tukar yang lama balik. Ya. Patutnya kena pakai mouse. Sebab mouse ni ada gangguan sikit, mungkin bateri dia. Baik, jadi bila teknikal kecil macam ni, walaupun kecil tapi dia mengganggu perjalanan kelas saya ni. Jadi tuan-tuan dan puan, ada bersama dengan saya ni dalam studio kita ini Farhan. Jadi kalau saya bercakap itu, saya juga bercakap berkomunikasi dengan Farhan, selain dengan tuan-tuan dan puan. Hatta idza, dia kata bila sampai kawasan koloni semut ini, qalat namlatun, jadi ketua dia kata apa? Ya ayyuhan nam, wahai para semut, dia kata semua, udkhulu masakinakum, masuk dalam sarang masing-masing. Kenapa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dia kata kemungkinan kami supaya kamu tidak terpijak. Nanti kalau dah mereka lalu, kalau mereka terpijak, semut kena pijak dengan orang, kena pijak dengan orang kata apa, kuda dan sebagainya, matilah ya. Jadi dia minta para tentera semut itulah, maksudnya dia punya anak buah dia masuk, berlarilah, selindung cepat. Dia kata nanti Nabi Sulaiman terpijak. Kerana apa? Kerana wahum la yash'urun, kerana mereka tak mengetahui. Kemudian sambungan ayat dia, fatabassama. Fatabassam ni maksudnya tertawa. Tertawa kecil lah, maksudnya tersenyum, tertawa begitu, dhahikan min qawliha. Rupanya Nabi Sulaiman ni dia boleh dengar perbualan tersebut. Jadi dia pun tertawa kecil. Baik, kita baca dahulu ayat yang tadi. Baca balik Farhan, ayat yang tadi, hatta. Kita baca sama-sama. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kemudian baru masuk ayat yang seterusnya. Baik tuan-tuan dan puan, tadi saya baca, saya ada wakafkan beberapa tempat untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang tak sampai nafas. Diharapkan pertolongan yang begitu dapat membantu anda yang mungkin nafas tidak panjang. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Fatabassama dhahikan. Di sini masuk berserta dengu. Asalnya dhahikan, asalnya kan, tapi datang mim jadi dhahikam. Tapi jangan lupa dengungkan dua harakat. Fatabassama dhahikam min, di sini irfa dua harakat, samarkan. Qauliha wa qa. Maafkan tuan-tuan, mohon izinkan saya minum air sekejap. Bismillah. Baik. Wa qala rabbi auzi'ni an jangan panjang. Ini izhar halqi ya. Nun mati yang ada tanda mati asli. An ashkura ni'mataka allati an'am. Ini ramai orang tersilap juga baca am pada, macam dalam surah Fatihah kan. Siratal ladzina an'am, bukan am. An'amta alayya wa ala. Ya, ini bersabdu, tekankan.
alayya wa ala walidayya, bersabdu, walidayya wa an a'mala salihan. Di sini samarkan. Kalau sambung, salihan tar. Ra di sini dibacakan dengan tebal. Jangan baca nipis, jangan baca tar, tetapi tar. Tarda. Dha di tepi lidah kita. Ini bawakan ke kanan. Kalau lidah tepi kanan lah. Kalau tepi kiri, bawa ke kiri. Mengikut keselesaan. Di situlah makhraj huruf dha. Tardahu wa adkhilni. Kha ni hujung kerongkong ni. Dia punya makhraj sudah. Wa ada lantunan. Wa adkhilni hafadas birahmatika fi ibadika salihin. Baik. Kita baca sama-sama ayat ini insya-Allah. Tarik nafas. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Kemudian barulah berhenti. Baik, sekejap lagi tuan-tuan dan puan-puan kita akan baca semua sama-sama ya daripada awal ayat 14 hingga 22. Sekarang ni saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kita lihat satu persatu dahulu ayatnya. InsyaAllah semoga dengan penerangan ini, penerangan yang satu persatu ini membantu anda meningkatkan kualiti. Kerana fokus saya adalah pada kualiti bacaan Al-Quran, bukan pada kuantiti. Saya tak nak, sebab itu bacaan Al-Quran kita dalam sesi live ini tidak banyak, hanya satu muka surat saja. Tetapi walaupun satu muka surat, sesi live kita ini mengambil masa lebih kurang 1 jam juga ya. Jadi kalau kita baca tanpa huraian ya, mungkin boleh baca, mungkin kalau baca laju boleh habis 1 juzuk sebenarnya dalam tempoh 1 jam ini. Tapi dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita bawakan satu persatu kerana fokus kita adalah pada kualiti. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cepat khatam dan sebagainya, boleh buat latihan bacaan masing-masing di rumah. Cumanya dalam sesi live ini kita fokuskan kepada kualiti bacaan, insya-Allah ya. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan selesa dengan pendekatan yang saya bawakan ini. Baik, masih bersemangat semua? Kalau masih bersemangat, jangan lupa tekan button share dan mana thumbs up ni? Mana thumbs up ni? Sunyi sepi. Sunyi ke? Tak sunyi. Ramai juga yang berikan thumbs up. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ramlah Mak Ali kata ada gangguan. Gangguan apa? Gangguan apa? Setakat ini okey. Minta yang lain juga mungkin boleh berikan sedikit maklum balas. Maklum balas. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Watafaqadat dal bari atas ni naik di atas ta ya. Watafaqadat tayra faqala ma liya la aral. Ini masuk cerita perjalanan tadi juga. Dalam perjalanan Nabi Sulaiman itu ada satu binatang yang menjadi orang kata apa? Penyampai berita. Nama burung itu burung hud-hud. Sampai dalam satu jalan itu, burung hud-hud itu hilang. Jadi Nabi Sulaiman tanya mana pemergian. Dia nak marah lah, mana perginya burung hud-hud ni, tak nampak ni. Tapi sebenarnya burung hud-hud ni dia sudah terbang, dan dalam penerbangan dia tu, dalam dia dulu orang kata apa, mengiringi tentera Nabi Sulaiman ini, dia nampak satu kerajaan yang dipimpin oleh orang wanita, kerajaan Sabak itu.
Kisahnya panjang lah tuan-tuan dan puan. Saya tak boleh cerita panjang sebab apa, saya tak mau lari daripada fokus kita. Kerana fokus kita ilmu tajwid. Tapi tuan-tuan dan puan yang nak tahu kisah lanjut, saya bagi teaser sikit-sikit saja. Tuan-tuan dan puan pergilah cari kelas-kelas Al-Quran, kelas-kelas tafsir yang lain ya. Kelas-kelas tafsir ataupun boleh beli tafsir Al-Quran baca. Kerana fokus kita tajwid. Saya boleh bagi teaser sikit-sikit itu je lah ya. Ya. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Boleh insyaAllah. Sekali lagi tarik nafas, kita baca sama-sama. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Kemudian masuk ayat yang ke-21, ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. لأعذبنه. Dia kata kalau dia pergi tanpa, maksudnya tak ada, pergi dengan begitu saja, dia kata akan diazabkan. Maksudnya dia akan bagi punishment lah. Maksudnya dia akan bagi punishment. Azaban syadidan. Aw la'albahannahu. Ataupun disembelih saja dia kata. Kalau Nabi Sulaiman ni yang tegas. Kerana sebab apa? Yang dia perintah bukan hanya manusia tuan-tuan. Dia perintah jin juga. Jin juga di bawah pemerintahan dia. Alam. Angin. Dia boleh bergerak dengan mengarahkan angin. Dia boleh memerintahkan angin. Boleh berbicara dengan binatang. Jadi kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Sehinggalah Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya tidak diberikan kepada mana-mana manusia yang datang selepasnya. Seperti mana yang Allah kurniakan kepada dia. Kerana dia takut. Kerana kuasa itu terlalu besar. Kita orang bagi kuasa jadi Perdana Menteri ataupun jadi Sultan pun kita dah rasa powerful kan. Tambahlah pula ini lebih daripada itu. Bukan hanya Sultan, dia hanya memerintah dan Perdana Menteri hanya memerintah negeri. Kalau Sultan, negeri jajahan dia. Kalau kata Perdana Menteri, itu pun masih lagi terikat dengan undang-undang dan sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman yang dia perintah bukan sahaja manusia, tapi makhluk jin, binatang, angin. Maksudnya kekuasaan yang dia ada, yang Allah berikan kepada dia itu sangat besar. Dia bimbang takut nanti kalau ada orang yang dapat kuasa macam mana yang dia dapat, itu dibimbangi berlaku kemungkaran, kezaliman dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ayat ini, ayat ke-21. La u'adzibannahu, dua harakat di sini. Azaban, samarkan di sini dua harakat, ikhfa hakiki. Azaban syadidan, di sini izhar halqi, jelaskan saja. Aw la azbahannahu, di sini dengungkan dua harakat. La azbahannahu aw la ya'tiyanni, dua harakat. أو ليأتيني بسلطان مبين. Boleh insyaAllah Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Baik, kemudian sampai kita kepada ayat yang terakhir. Baik, sebelum itu kita tengok komen sikit daripada teman-teman kita ini. Baik, ada yang kata okey, ada yang kata ada gangguan ni. Saya tak pasti, mungkin tapi di sini okey. Kami di sini okeylah di Wangsa Maju ni. Mungkin tempat anda ada hujan dan sebagainya. Biasalah kita bergantung dengan internet ni. Dia memang ada gangguan.
Baik, sekejap. Ada yang minta kita kuatkan sedikit suara. Sekejap kita kuatkan sedikit suara. Mungkin suara kita perlahan. Kita kuatkan sikit bahan. Okey. Okey. Terima kasih berikan maklum balas. Biasalah tuan-tuan dan puan, kita buat live ini. Kita buat live ini. Tapi so far okey diharapkan ya. Tempat Kak Nur okey je. Adik Syarina. Ni Nur Syah Daim kata. Maksudnya bukan semua orang yang ada gangguan lah. Jadi nak buat macam mana kita tak boleh kontrol. Baik. Kita kita baca dahulu tak apa. Kita baca dahulu ayat yang terakhir ini. Ayat terakhir untuk hari ini. Tapi sebelum kita masuk ayat terakhir ini, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan untuk menekan button share ya. Yang belum lagi menekan button share. Kongsikan dengan adik-beradik, dengan sanak saudara, dengan kawan-kawan insya-Allah. Supaya kita dapat bantu mereka juga untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Di sini samarkan. بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. Baik, di sini ada lantunan. تحط به وجئتك من. Samakan di sini. Ikhfa. من سبأ. Ini dibacakan dengan hukum iqlab di sini. Mim kecil ini merupakan tanwin. Asalnya hamzah ni tanwin 2 di bawah. Tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani, bagi tanwin di bawah digantikan hanya dengan satu baris ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah datang selepasnya huruf ba. Jadi bacaannya itu ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim, daripada sabain kepada sabaim. Ya? Tapi bibir sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Min sabaim binabai. Di sini idgham bi gunnah. Binabai, masuk bersama dengan 2 harakat. Yaqin. Ini tanwin. Ini pun tanwin 2 di bawah, ini pun tanwin 2 di bawah. Tapi ini tanwin 2 di bawah bagi hukum iqlab, ini tanwin 2 di bawah bagi hukum idgham bi gunnah. Jadi tidak sama. Kena belajarlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, jom kita baca dahulu ayat ini sama-sama. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Kemudian barulah berhenti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita nak baca bersama-sama daripada mula awal ayat 14 hingga 22. Jangan ke mana-mana lagi insya-Allah. Tapi sebelum kita baca, tuan-tuan dan puan-puan boleh betulkan kedudukan. Siapa nak ambil air silakan. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika, tak lama, dalam 60 saat saja. Tuan-tuan dan puan-puan senang-senangkan diri, tarik nafas. Sambil itu boleh tengok koleksi tudung Fatihah Scarf ya, kalau ada yang nak, insya-Allah nanti di akhir kita bagi tahu bagaimana untuk dapatkannya. Kita berehat seketika dan berjumpa sebentar lagi. Baik, selamat kembali ke pengajian Al-Quran Cepat Quran. InsyaAllah kita akan bacakan bersama-sama insyaAllah. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua telah bersedia untuk kita bacakan bersama-sama insyaAllah ayat ini. Kita tarik nafas dan kita mulakan dengan isti'adzah bersama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان sekali lagi وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني
أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Baik, teman-teman dirahmati Allah. Jadi begitulah sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada kali ini. Walaupun kita bacanya tidak banyak, hanya satu muka surat, tapi diharapkan ianya dapat membantu sahabat-sahabat pecinta Al-Quran di luar sana untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 3 petang, 7 malam. Maafkan, 3 petang, 10 malam dan 7 pagi. Jadi mereka yang belum lagi follow dan like kita, insya-Allah boleh follow dan like. Kita bawakan setiap hari pengajian Al-Quran ini kepada anda di page Facebook Fatihah Learning Center. Jadi juga saya nak buka kepada teman-teman ya yang nak menjadi ahli cepat Quran, yang nak belajar balik daripada asas, selain daripada mengikuti live yang saya bawakan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan mereka yang mendaftar menjadi ahli, kami akan kirimkan kepada anda sebuah buku asas dan buku tajwid seperti mana yang tertera di bawah ini. Gambar yang buku biru itu, yang ini buku asas, yang pink ini, yang ini buku tajwid. Dan anda juga akan diberikan dengan rakaman buku tersebut. Kita bukan saja bagi bukunya, tapi kita akan berikan rakaman bukunya yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan dapat akses di aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Jadi setiap halaman muka suratnya kita telah rakamkan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Kerana yuran keahliannya juga hanyalah sekali sahaja untuk seumur hidup. Tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Selain daripada itu, sahabat-sahabat yang mendaftar menjadi ahli akan mendapat konsultasi one to one, seorang-seorang. Jadi kalau ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, boleh buat appointment dengan pihak kami. Saya akan buat video call dengan anda. Saya akan memperdengarkan bacaan anda dan saya akan bagi tahu mungkin di mana yang perlu diperbaiki, di mana yang boleh diperbaiki lagi. InsyaAllah kita akan belajar daripada masa ke masa dengan pelbagai medium yang kami sediakan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yuran keahlian dalam tempoh bulan kemerdekaan ini, buku ini penghantarannya kita buat secara percuma kepada anda. Jadi yuran keahlian untuk seumur hidup hanyalah RM250, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun. Ada lebih daripada 600 video tuan-tuan dan puan-puan dalam itu yang kami berikan kepada anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran dan kita akan berikan daripada masa ke masa perkongsian kepada mereka yang mendaftar menjadi ahli. Bagi mereka yang berhajat, boleh hubungi kami. Nombor WhatsApp-nya, mungkin ada yang nak daftar nak jadi ahli, insya-Allah boleh hubungi nombor ini. Kalau ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, nombor talian hotline kita 0111621797. Nombor seperti mana yang tertera di bawah ini, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh layari www.cepatquran.com. Juga, ini juga peringatan. Kalau tadi tuan-tuan dan puan-puan lihat sebelum kita baca bersama-sama itu, saya tunjuk satu klip video tudung Fatihah Scarf. Itu adalah tudung keluaran kami sendiri daripada Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, desain yang kita gunakan ada 11 desain dengan 11 color yang berbeza. Jadi bagi mereka yang berminat untuk mendapatkan tudung daripada Fatihah juga, insya-Allah boleh komen nak lihat ataupun nak order tudung, insya-Allah di ruangan komen. Nanti admin kita akan balas. Nanti kita di akhir video tersebut juga ada nombor telefonnya. Dalam ada juga promosi untuk tudung tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bulan kemerdekaan ini kita sempena dengan kemerdekaan yang ke-64. Jadi harga tudung itu daripada 69 kita turunkan hanya kepada RM64 sehelai dalam tempoh yang terhad ini saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp kami dulu untuk melihat desain-desainnya, ataupun boleh komen di ruangan komen sekarang
nak order tudung, insya-Allah nanti kita akan berikan semua desain-desain yang ada. Tuan-tuan dan puan boleh pilih ya. Kita desain sangat unik ya, tidak ada di mana-mana pembekal tudung yang lain. Jadi insya-Allah tudung bawal eksklusif keluaran Fatihah, scarf, kita bawakan istimewa kepada anda. Jadi bagi mereka yang nak dapatkan, jadi jangan lepaskan peluang kerana ianya adalah terhad. Kita keluaran kita terhad sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan tudung eksklusif yang unik ini terus langsung daripada kami insya-Allah di Fatihah. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya insya-Allah kali ini. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita kesihatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di ruangan yang akan datang esok hari. Jangan lupa janji temu seperti biasa. Jadi saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang silap dan salah daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun serta maaf. Dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.